Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pelajar-pelajar sekalian? Terima kasih kerana mengikuti sesi PDPR sejarah kita pada hari ini. Dan sejarah tingkatan 3. Okey. Jadi tanpa menggunakan masa, kita mulakan PDPR sejarah tingkatan 3. Baiklah. Sejarah tingkatan 3, yang akan disampaikan oleh cikgu, iaitu Ustaz Shah, daripada SMK Kota Masai. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini ialah kedatangan kuasa barat. Ada 3 perkara yang kita akan tengok dalam bab ini. Yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara. Yang kedua, kepentingan memanfaatkan sumber negara. Dan yang ketiga, kepentingan bekerjasama dalam mencapai kemakmuran negara. Terus. Pengenalan. Negara kita mewarisi sistem beraja dan pentadbiran nyaman. Mantap. Macam kita ada parlimen. Kita ni ada sistem beraja, iaitu paling tinggi Agong. Agong tu ialah sistem beraja. Kalau negara lain ada yang tak ada raja. Negara lain tu contoh macam Amerika. Amerika tu dia guna sistem republik. Dia tak ada raja. Tapi negara kita ni guna sistem beraja, jadi kita ada raja, iaitu kita gelarkan sebagai Agong. Sistem pentadbiran, perundangan dan struktur sosial masyarakat yang tersusun dan sistematik. Jadi kita bersyukurlah negara kita ni sistemnya tersusun. Kita ada ketua, kita ada pegawai, kita ada bawah pegawai, ada adun, ada ketua kampung ada itulah penolong, ada ahli jawatan kuasa. Itu maksudnya sistem yang tersusun dan sistematik. Dia tak adalah macam serabut. Kalau yang tak tersusun tu macam tak tahu mana satu ketuanya, tak tahu mana satu ahli jawatan kuasa dia, mana satu anak buah dia. Itu maksudnya. Muafakat. Yang ketiga, muafakat golongan pemerintah dengan orang yang diperintah menyebabkan hubungan luar dapat dijalin dengan berkesan. Jadi bila dalam bab ni, bila pemerintah dengan rakyat tu ada hubungan yang baik, bekerjasama, jadi orang luar ni, maksudnya negara lain lah. Negara lain tengok macam, wah bagus negara ni, aman damai. Negara ni pemerintah dengan rakyat dia bersatu padu. Itu maksudnya. Jadi mereka pun nak jalinkan hubungan dengan kita. Itu maksudnya. Dia nak berkongsi sumber apa semualah, menjalinkan hubungan diplomatik dan sebagainya. Jadi ada 2 yang awak kena tahu. Yang pertama, kestabilan dan kemakmuran. Jadi kita tengok kestabilan. Apa maksud kestabilan? Dipengaruhi oleh sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang cekap. Macam cikgu kata tadi, kita ni menggunakan sistem beraja, iaitu paling tinggi ketua kita ialah Agong. Jadi bila sistem pemerintahan tu baik, jadi negara pun jadi stabil lah. Cuba bayangkan kalau tak ada ketua, tak ada Agong, jadi negara akan jadi huru-hara. Contoh macam contoh PKP ni kan. PKP ni kalau tak ada yang bagi keputusan untuk kita buat darurat,
Okay, kita buat tak ada keputusan untuk kita duduk dalam rumah kan. Jadi orang semua jadi huru-hara lah. Orang akan keluar dan virus tu akan jadi lebih merebak. Itu maksudnya. Jadi kita kena ada satu sistem pemerintahan yang cekap lah, yang okay, bila berlaku sesuatu dia tahu macam mana nak tangani itu, dia tahu macam mana nak uruskan perkara tu agar semua orang tak jadi huru-hara. Okay, baik. Seterusnya, sistem perundangan dan struktur sosial masyarakat tersusun dan sistematik. Okey. Tadi sistem perundangan tu contoh macam okay, kalau contoh ada orang yang tak ikut undang-undang PKP. Jadi dia kena tangkap kan. Tapi kalau tak ada sistem perundangan, habislah. Nanti orang main keluar aje. Okey. Ada orang akan buat jenayah apa semua tu. Itu maksudnya. Okey, jadi sosial masyarakat struktur sosial masyarakat tersusun pun itu pun kena jadi dalam negara ni kita ada hierarki lah. Ada sosial masyarakat tu contoh macam kita ada menteri. Okey, bawah menteri ada ahli Dewan Undangan Negara, ahli Dewan Undangan Negeri. Lepas tu ada ketua kampung. Itulah. Itu maksudnya sosial masyarakat. Okey. Semangat muafakat antara golongan pemerintah dengan diperintah. Okey, itu maksudnya stabil lah bila rakyat dan pemerintah bekerjasama, bersatu padu. Jadi stabil, negara pun jadi stabil. Okey, macam tadi. Okay, jadi apa hasilnya tadi? Hubungan luar dapat dijalankan dengan perusahaan. Jadi bila negara stabil, jadi negara lain pun akan mahu untuk buat hubungan diplomatik dengan kita. Okey, yang kedua, kemakmuran. Okay, kemakmuran ni pula maksudnya apa beza kemakmuran tu? Maksudnya ialah dipengaruhi kekayaan hasil bumi dan sumber alam. Okey, contohnya kekayaan hasil galian, kesuburan tanah, sumber makanan, kelautan, flora dan fauna. Makmur ni maksudnya kita ni negara kita ni ada banyak hasil bumi. Kita ni kaya dengan hasil galian. Okey, tanah kita subur, kita boleh bercocok tanam kat negara ni. Kita nak tanam buah pun boleh kat negara ni. Laut kita ada banyak makanan. Okey, flora fauna kita pun semua indah. Itu maksudnya. Okey, maksudnya negara makmur ni, negara yang kita duduk ni selesa lah untuk kita tinggal. Kalau negara yang tak boleh nak bercocok tanam, okay, tak ada hasil bumi, okay, tanah pun tak subur, lepas tu tak ada makanan langsung, rakyat bila tak ada makanan, rakyat pun jadi huru-hara, rakyat mati, rakyat meninggal, rakyat jadi berperang apa semua. Itu negara yang tak makmur. Tapi negara kita ni makmur sebab kita ada hasil bumi, kita ada tanah yang subur, tu maksudnya. Okay. Perkembangan kegiatan keintelektual dan persuratan. Okay. Negara kita ni makmur juga sebab kita ni berkembang dalam aspek pendidikan. Keintelektualan tu maksudnya pendidikan dan persuratan. Okay. Kita juga ada persuratan ni macam menulis lah. Okay. Kita ada kitab-kitab, kita ada sumber manuskrip apa semua tu. Itu maksudnya negara kita yang makmur. Okay? Kalau negara yang tak makmur, rakyat dia tak ada semua pendidikan tu. Maksudnya. Okay, kita ada semua pendidikan, iaitu keintelektualan dan persuratan lah. Hasilnya, kemungkinan pelabuhan perdagangan yang strategik membolehkan sumber hasil bumi diperdagangkan ke seluruh dunia. Okay, jadi bila negara kita ni makmur, jadi kita pun boleh, kita ni jadi tempat yang strategik lah, okay, untuk pedagang seluruh dunia memperdagangkan sumber diorang, sumber mereka. Okay, jadi
bila bila negara luar datang berdagang dekat negara kita, jadi negara kita pun akan dapat keuntungan, negara kita akan dapat kekayaan. Jadi dengan hasil kekayaan itulah yang menjadikan negara kita makmur. Okey, itu maksudnya. Okey, seterusnya. Okey. Jadi kita tengok sistem pemerintahan Okey, sistem pemerintahan. Okey, yang pertama kita tengok sistem pemerintahan beraja ni. Okey. Sistem pemerintahan beraja ni kalau yang utamanya yang macam tadi, kalau masa zaman dulu, kita ada sultan. Okey, bagi negeri lah, sultan negeri. Sultan ni dia memerintah negeri. Dan bawah sultan tu ada pembesar. Okey, pembesar ni pula memerintah jajahan atau daerah. Okey. Dan bawah pembesar pula ada penghulu, ini mukim. Macam ketua kampung lah. Okey. Kalau sultan contoh macam Sultan Johor. Sultan Johor. Okey, bawah Sultan Johor tu siapa? Pembesar. Pembesar jajahan daerah ni maksudnya macam menteri lah sekarang. Kan kita macam menteri. Itu maksudnya bawah sultan tu ada menteri. Okey. Daerah atau jajahan daerah atau maksudnya menteri lah, lebih kurang lah, ataupun macam adun masai, adun adun apa lagi, pasir gudang, tu maksudnya. Okey, yang jajahan daerah ni. Okey, lepas tu bawah negeri tu, bawah masai tu ada penghulu mukim dia. Penghulu tu ketua kampung lah. Okey, itu maksudnya ini dia punya susunan dia lah. Okey. Jadi kita tengok pula. Okey, hierarki pemerintahan Negeri Sembilan. Okey, kalau dekat Negeri Sembilan dia lain. Okey. Negeri Sembilan ni cara pemerintahan dia yang paling tinggi tu ialah kita tengok hierarki pemerintahan Negeri Sembilan paling di atas diketuai oleh Yang Tuan Besar, diikuti oleh undang, lembaga buah pak, anak buah dan ibu sokong. Okey. Kalau Negeri Sembilan ni yang duduk paling atas ni ialah Yang Tuan Besar. Okey. Bawah Yang Tuan Besar ialah undang, bawah dia ialah lembaga, bawah lembaga ialah buah pak, bawah buah pak ialah anak buah dan ibu sokong. Ingat. Okey, ini Negeri Sembilan. Okey. Seterusnya. Okey, sistem pemerintahan kat Sabah dengan Sarawak. Kita tengok yang Sabah dulu, sistem pemerintahan Sabah. Okey, terbahagi kepada 3 sistem, iaitu sistem kesukuan, sistem kesultanan dan sistem ketua bebas. Kalau Sabah ni dia ada sistem kesukuan, kesultanan, ketua bebas. Okey. Dia dia ada 3 sistem lah. Dia tak ada macam hierarki, dia beza. Dia bukannya tak ada yang atas macam tadi tu, yang paling ada yang paling atas sampai bawah. Yang ni tak. Ini dia terus kepada 3 ni. Okey, sistem kesukuan, kesultanan dan ketua bebas. Okey, Sarawak pun lebih kurang. Okey, sama macam Sabah tapi dia cuma ada 2 je. Okey, Sarawak ada 2 sistem. Okey, iaitu kesukuan dan kesultanan. Okey. Beza Sabah dengan Sarawak ni, Sabah ni dia ada ketua bebas. Kalau Sarawak tak ada. Okay. Next. Okey, seterusnya kestabilan. Okey. Jadi kalau stabilan ada 2, kita tengok perundangan dengan hubungan luar. Kita tengok perundangan. Okey, bertulis dengan tidak bertulis. Kalau bertulis ni contohnya ialah hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang dan undang-undang 99 Perak. Ini contoh perundangan masa zaman dululah. Zaman negara Melayu dulu, cara dia stabil ialah kestabilan tu dari aspek perundangan. Okey, tadi bertulis. Yang tidak bertulis pula contohnya ialah adat pepatih. Adat pepatih ni daripada negeri Sembilan lah. Okey, contoh tidak bertulis. Okey, Sarawak dan Sabah. Okey, beza Sarawak dan Sabah dia cara sistem perundangan dia ialah menggunakan peraturan hidup dan undang-undang berdasarkan hukum adat yang diamalkan secara tradisi serta turun-temurun melalui kepercayaan suku masing-masing. Okey, dia guna hukum adat. Ingat, Sabah dan Sarawak ni guna hukum adat. Okey, hubungan luar. Hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Okey, macam mana boleh jadi stabil? Sebab negara-negara Melayu dulu menjalinkan hubungan
dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan sosial. Okay, ekonomi dalam bentuk ni lah macam perdagangan. Okay, politik ni dari dalam macam antara negara, okay, keamanan antara negara, dan sosial ni okay, masyarakat. Seterusnya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Okay, negeri Melayu dulu dia baiklah dengan pedagang British dan Belanda. Okay, so, jadi setiap negeri dulu, okay, negeri dulu dia jalinkan hubungan dengan pedagang British dan Belanda ni supaya untuk terus untuk menjamin untuk diorang pastikan hubungan perdagangan tu, hubungan untuk diorang dengan penjajah ni baiklah. Okey. Terusnya meluaskan pengaruh, melindungi daripada ancaman musuh, memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Okey, bila hubungan luar baik, jadi dapatlah meluaskan pengaruh. Jadi negara luar pun akan beritahu kat negara lain yang negara Melayu ni dia ni kuat, dia ni bagus, kita tak boleh macam-macam dengan orang tu maksudnya. Okey, menyuruh macam musuh. Jadi diorang pun bila hubungan luar baik, kita buat hubungan luar dengan negara lain, jadi mereka pun tak datang nak serang kita. Memajukan ekonomi negeri dan menstabilkan sistem pemerintahan. Okey. Itulah kalau maju ekonomi negeri ni, jadi bila ramai orang datang berdagang, jadi makin banyaklah semua pendapatan. Stabilkan sistem pemerintahan pun sama juga. Jadi tak adalah jadi sistem berada tu stabil. Okay. Kita sistem ekonomi pula, perdagangan dan pelabuhan. Okay, kita akan tengok bila mencari buat-buat berkaitan pelabuhan barang-barang yang diperdagangkan. Okay. Timbang, sukat dan ukur. Okay, kita kena kaji berkaitan dengan timbangan, sukat dan ukur yang digunakan dalam penggunaannya. Okay, mata wang, jenis-jenis mata wang yang digunakan dalam urusan perdagangan. Sistem pencukaian, tujuan cukai diperkenalkan dan barangan-barangan yang dikenakan cukai. Okay. Okay, tengok. Okay, ini awak akan ini yang kita kena tahulah. Okay, yang kita kena tahu dalam sistem ekonomi ni. Okay, kita tengok. Okay. Yang pertama kita tengok perdagangan dan pelabuhan. Perdagangan dan pelabuhan mempunyai pelabuhan di muara sungai yang strategik. Okay. Jadi sebab bila kita ni duduk kat kawasan yang strategik, jadi mudahlah untuk kita, mudahlah untuk negara lain akan banyak berlabuh kat negara kita, negara Melayu untuk melakukan perdagangan. Okay, contohnya macam pelabuhan Johor, Kedah, Kelang dan Melaka jadi pusat pengumpul barangan dari timur dan barat. Okay, sebab apa ni? Sebab apa dia jadi pusat pengumpul barang ni? Sebab kawasan yang strategik tu, yang atas tu. Syah Bandar dilantik untuk menguruskan pelabuhan. Jadi kat pelabuhan masa zaman dulu ni, siapa yang uruskan pelabuhan ni, okay, kita panggil dia Syah Bandar. Okay, Syah Bandar ni yang menguruskan pelabuhan. Okay, apa yang ada kat pelabuhan tu dulu, masa zaman dulu. Kapal-kapal datang, dia bawa apa? Dia bawa rempah ratus. Okay, pelbagai jenis rempah ratus didagangkan seperti buah keras, kayu manis dan cengkeh. Itu maksudnya. Okay, seterusnya, timbang, sukat dan ukur. Okay. Pada zaman dulu Melayu, kalau orang Melayu dia gunakan sukatan seperti kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Ni orang Melayu guna. Okay. Kepul, leng, kal, cupak dan gantang. Okay, pedagang Cina pula dia guna sistem apa? Dia guna sistem kati, tahil dan pikul. Okay, seterusnya bagi emas dan perak. Okay, kalau orang Melayu, kalau emas dan perak dia guna sukatan daripada sistem India. Okay. Kalau emas dan perak, orang Melayu ambil sukatan daripada India, iaitu saga, mayam, bungkal dan kati. Ini kalau saga, mayam, bungkal, kati ni kalau dia nak timbang emas dan perak. Okay. Okay. Tapi bila British sampai, British dia perkenalkan sukatan guna ounce, pound, tan dan gallon. Sekarang kita guna, okay, 1 tan, 2 tan, okay, itu sebab daripada British.
dulu sebelum kita guna tan, kita guna gallon tu, kita guna ni lah. Kepul, lengkal, cupak dan tang. Okey, Cina dia guna kati, tahil, jampi. Okey, seterusnya mata wang. Okey, pada mulanya pedagang menggunakan sistem barter. Sistem barter ni tukar barang lah. Contoh kalau contoh dia ada tepung, lepas tu dia nak beras. Orang yang dia nak dagang tu dia ada beras. Jadi orang yang satu lagi tu dia nak tepung dia. Jadi dia tukar je lah. Tu senang tak faham lah. Dia tukar je. Okay. Dia bagi beras. Yang orang tu bagi tepung. Itu maksudnya sistem barter. Kemudian mata wang digunakan iaitu wang logam yang dibuat daripada timah dan emas. Lepas tu dia buatlah mata wang macam shilling lah. Shilling yang buat dari logam. Logam tu dia dari timah emas. Idea guna mata wang ni menjadi ikutan negara Melayu lain untuk keluarkan mata wang sendiri. Jadi bila bila diguna mata wang timah logam emas ni, jadi negara lain pun dia ikut sekali. Dia buat mata wang orang juga. Dia buat juga macam kita sekarang kita guna duit kertas kan. RM1, RM2. Dulu diorang guna ni lah. Dia guna mata wang dari logam timah ni. Contoh macam Kedah dia guna mata wang emas. Mata wang emas, duit hijau dan duit putih. Ni zaman dulu lah. Putih tu Kelantan. Dia dulu dia tak ada duit RM1, dia tak ada duit kertas. Jadi dia gunalah duit. Dia guna duit emas, dia guna duit hijau dan duit putih. Seterusnya sistem cukai. Cukai ialah bayaran yang dikenakan ke atas hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan dan perdagangan. Cukai ni maksudnya bila orang tu dia nak bertanam dekat kebun ni contoh. Jadi orang tu kena bayar cukai dekat pemerintah. Itu maksudnya sistem cukai. Kalau orang tu dia nak berdagang, dia nak berdagang dekat pelabuhan tu. Dia kena bayar cukai. Itu maksudnya cukai ni duit lah, kena bayar duit. Maksud cukai ni senang kata dia bagi duit tu supaya upah kepada orang yang menguruskan pelabuhan tu. Macam Syahbandar tadi kan. Syahbandar tadi tu dia bantu uruskan pelabuhan, jadi yang pedagang ni kena bayar cukai kat Syahbandar tu. Itu maksudnya. Kena bayar duit pemeriksaan lah. Cukai merupakan sumber pendapatan pemerintah dan akan disalurkan untuk makmurkan negeri. Itu maksudnya. Bila cukai ni jadi sistem, jadi pemerintah bolehlah gunakan duit cukai itu untuk uruskan benda lain. Contoh macam ada jalan rosak. Contoh kalau ada kapal rosak. Jadi dia boleh gunakan duit cukai itu untuk baiki kapal yang rosak ke. Dia boleh gunakan duit cukai itu untuk baiki jalan yang rosak. Itu maksudnya. Seterusnya kita tengok pada pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Pendidikan formal ni menekankan pendidikan keagamaan. Macam contoh macam madrasah dulu, zaman dulu ada madrasah. Zaman dulu ada pondok. Itu maksudnya pendidikan keagamaan. Formal ni maksudnya dia datang ke sekolah. Macam kita ni datang ke sekolah tu formal lah. Pendidikan formal. Kita ada bangunan. Kita belajar kat bangunan lain. Kita belajar dengan guru. Itu maksudnya kita belajar kita belajar berkumpul dengan orang lain. Itu maksudnya formal. Kalau pendidikan formal dulu mempelajari sistem politik dan pentadbiran. Jadi macam sekarang ni awak belajar sejarah ni, awak belajar tentang sistem perundangan Malaysia, sistem pentadbiran Malaysia. Itu maksudnya pendidikan formal. Contoh zaman dulu macam tadi Ustaz kata cerita tadi, pembelajaran di masjid, surau dan madrasah. Kat zaman dulu dia belajar formal dekat masjid, surau, madrasah. Pendidikan tidak formal pula. Pendidikan formal ni belajar dari rumah. Mak ayah yang ajar anak-anak dia orang. Mak ayah yang ajar sendiri, homeschooling. Orang panggil istilah dia homeschooling.
pendidikan awal dalam keluarga, okey, diberikan melalui pantun, peribahasa dan sebagainya. Minit formal ni macam ajar pantun dululah. Macam contoh pantun apa nama? Uh, buah cempedak di luar pagar. Begalah tolong tolong jolokkan. Itu maksudnya macamnya kalau awak kalau zaman-zaman dulu, okey, selalu mak ayah cakap, okey, kalau jangan keluar waktu maghrib, selalu mak ayah cakap jangan mak apa nama, dengar cakap orang tua. Uh, apa yang mak ayah nenek moyang apa tu atuk kita ajar kat kita tu, itulah contoh pendidikan tak formal. Tu maksudnya. Okey, contoh pendidikan tak formal. Okey, peribahasa dan sebagainya. Peribahasa macam contoh, harapkan pegang makan padi, itu maksudnya. Okey. Lepas tu, pendidikan tidak formal juga menekankan agama, kemahiran dan macam cikgu kata tadi, kalau pendidikan tak formal ni, dia ajar apa, mak ayah atau nenek moyang ajarlah. Okey, jangan apa ni, uh, jangan keluar waktu maghrib ke, jangan keluar waktu malam ke, tu maksudnya. Itu pendidikan tidak formal. Okey, jadi kita jawab soalan. Okey, untuk mengukuhkan lagi kefahaman awak. Okey, soalan pertama, namakan kesultanan yang diwarisi oleh sistem pemerintahan beraja di negara kita. Apa kesultanan yang diwarisi? Apakah sistem pemerintahan beraja daripada sistem pemerintahan beraja kita ni, okey, asalnya dari mana? Asalnya dari kesultanan, ya, Kesultanan Melaka. Okey. Seterusnya, namakan negeri yang mengamalkan sistem pemerintahan berikut: sistem kesukuan, kesultanan dan ketua bebas. Okey. Kalau yang tiga ni ada dua negeri yang hampir sama. Okey, tapi negeri mana yang dia guna semua ni? Okey. Sabah ke Sarawak? Terengganu sana bukanlah. Sabah ke Sarawak? Ya, betul. Sabah. Sabah ni dia guna tiga kan. Tiga-tiga dia guna kesukuan, kesultanan, ketua bebas. Tapi Sarawak dia guna hanya dua saja. Kesukuan dan kesultanan. Seterusnya, apakah bentuk undang-undang yang diamalkan di Sabah dan Sarawak? Dia guna hukum apa? Okey, betul. Sabah dan Sarawak guna hukum adat. Ingat, hukum adat. Sabah Sarawak, hukum adat. Okey. Dan terakhir, soalan terakhir, namakan sistem timbangan yang diperkenalkan oleh pedagang Cina di alam Melayu. Okey, pedagang Cina dulu dia guna apa? Kati dan tahir, 1 dan 4. B. Okey, sarangan mayam ni apa? Sarangan mayam ni daripada India. Okey, gunanya untuk sukat emas dan perak. Ingat, sarangan mayam ni daripada India untuk sukat untuk timbang emas dan perak. Okey, kalau Cina dia guna kati dan tahir. Okey. Jadi itu saja untuk sesi PDPR kita kali ini. Ada diharapkan pelajar dapat memahamilah apa yang disampaikan pada hari ini. Okey, jadi kita bertemu lagi di PPR yang seterusnya. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.